Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dalam episod yang ketiga pada hari ini dengan tajuk Iqamah. Seperti episod yang lalu, kita telah pelajari tentang azan, lafaz azan. Dan pada hari ini, kita akan tengok, lihat dan kita akan pelajari dan ulang kaji untuk tahun 5 dan tahun 6 berkenaan dengan Iqamah. Iqamah ialah sebutan tertentu untuk menyeru para jemaah untuk mengerjakan solat. Jadi kita dapat lihat bila iqamah ni kalau dilakukan di masjid, maksudnya untuk memberitahu para jemaah. Ada jemaah yang duduk kat luar, ada jemaah yang sedang mungkin tengah duduk dalam kawasan masjid, sedang bersedia untuk melakukan solat jemaah. Dia bila dengar iqamah, dia orang dah tahu dah, oh, kita nak mula dah solat jemaah ni. Itulah tujuan iqamah. Dan hukum iqamah ialah sunat muakkad. Baik, kita akan lihat perbezaan dan persamaan antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah terdapat perbezaan. Pertama, perbezaannya dari segi lafaznya sendiri. Kalau azan tu lafaznya dilafaz sebanyak 2 kali, tetapi kalau iqamah hanya dilafazkan sekali sahaja. Jadi kita akan lihat sebentar lagi. Di sebelah kanan ialah lafaz azan, manakala di sebelah kiri ialah lafaz iqamah. Perhatikan perbezaan. Setelah kita lihat perbezaan dan persamaan azan dan iqamah, sekarang ni kita pelajari tentang perkara sunat ketika iqamah. Perkara sunat ketika iqamah mempunyai perbezaan dan ada persamaan dengan azan. Yang pertama, mestilah orang yang melakukan azan itu berwuduk. Okey, maksudnya dia ambil air sembahyang siap-siap dan dia bersedia untuk melakukan iqamah. Kemudian nombor 2, berdiri menghadap ke arah kiblat, sama seperti perkara sunat ketika azan. Yang ketiga, diperlahankan suara. Maksudnya iqamah ni dia bukannya sama macam azan. Azan dengan suara yang lantang, tetapi iqamah dengan suara yang rendah, maksudnya suara yang perlahan. Yang terakhir, dilafazkan dengan cepat. Maksudnya iqamah perlu dilafazkan dengan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, berbeza dengan azan. Jadi kita akan lihat pula doa selepas azan dan iqamah. Untuk pengetahuan pelajar, doa azan dan iqamah ialah doa yang sama. Mari kita lihat bersama-sama. Hari ini tajuk yang terakhir dalam bab azan dan iqamah, iaitu syarat sah azan dan iqamah. Maksudnya kat sini, sebelum kita melakukan azan dan iqamah, kita perlu tahu syarat-syarat untuk melakukannya. Kalau tak tahu syarat, maka azan dan iqamah tu tidak sah, boleh jadi tak sah. Okey, yang pertama, mestilah masuk waktu solat. Itu mesti kita tunggulah. Contoh, masuk waktu subuh, azan subuh. Masuk waktu zuhur, azan zuhur. Okey, kalau dia tak masuk waktu lagi, contoh tiba-tiba ada yang pergi azan kan, dia kata dah masuk waktu, padahal masuk waktu lambat lagi, itu tidak sah lah. Okey, yang kedua, dilafazkan dengan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa Melayu. Memanglah kita tahu Allahu Akbar bermaksud Allahu Akbar. Allahu Akbar tu maksudnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak bolehlah kena guna bahasa Arab. Yang ketiga, azan dan iqamah hendaklah dinyaringkan agar didengari oleh salah seorang dari jemaah ketika solat berjemaah. Okey, maksudnya azan dan iqamah ni mestilah didengari oleh para jemaah yang ada dalam kawasan tu. Kalau dia azan macam Allah Akbar, itu bising namanya, bukan azan. Okey, nombor 4, azan dan iqamah mestilah dilakukan secara tertib dan berturutan. Maksudnya bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Maksudnya secara tertib, secara satu. Tak boleh lah nak buat shortcut Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu tak boleh lah. Memang tak pernah dibuat orang. Terus tak sah azan tersebut. Okey, yang kelima, azan mestilah dilakukan oleh seorang sahaja. Tak boleh lah azan berduet, tak pernah dibuat. Azan berduet, azan mestilah seorang saja yang buat.
Selalu kita tengok yang naik ke atas tempat yang nak azan tu seorang je, Bilal je. Okey. Yang keenam, orang yang melakukan azan hendaklah seorang lelaki Muslim yang berakal. Maksudnya kat sini, orang tu tidak gila. Orang gila ni, ibadah dia tidak diambil kira, tidak dicatat pun oleh malaikat. Okay? Dan tidak diwajibkan pun orang gila untuk melakukan ibadah. Maka berakhirlah sudah episod 3. Jadi untuk penambahan, sebab saya pernah cakap tentang antara kegunaan lain azan selain daripada memberitahu telah masuk waktu. Sebenarnya azan terdapat banyak kegunaan lain. Bayi baru lahir, ataupun rumah terbakar, ataupun kita sedang ditimpa musibah. Banyak lagi kegunaan lain azan. Jadi saya nak minta para pelajar untuk mencari kegunaan lain azan dan iqamah ini. Okey. Yang kedua, untuk kerja, diminta ibu bapa untuk mempraktikkan azan dan iqamah di rumah. Okey. Sebelum melakukan solat berjemaah bersama ahli keluarga, minta anak tersebut untuk melaungkan azan, seterusnya melafazkan iqamah secara tertib dan teratur. Mohon kerjasama ibu bapa dan nantikan video keempat daripada saya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.